Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-94 daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, demi sesungguhnya Allah akan menguji kamu, yakni semasa kamu berihram dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kamu dan mudah terkena tikaman lembing-lembing kamu, supaya Allah ketahui wujudnya sesiapa yang takut kepadanya semasa ia tidak melihatnya, semasa ia tidak dilihat orang. Oleh itu, sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, maka baginya azab yang tidak terperi sakitnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lepas memberi amaran kepada orang-orang yang beriman agar tidak melakukan perkara-perkara mungkar seperti arak, judi dan sebagainya, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjelaskan tentang beberapa hukum berkenaan dengan as-sayd, iaitu berkenaan dengan perburuan. Lalu Allah berfirman dalam ayat ini, yang mana kata Al-Imam Al-Alusi rahimahullah, ayat ini seperti mana yang disebut oleh Ibn Abi Hatim daripada Muqatil bin Hayyan, ia turun berkenaan ataupun turun pada ataupun ketika dikerjakan umrah, iaitu umrah pada masa Al-Hudaybiyah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji para sahabat yang ketika itu dalam keadaan berihram, diuji dengan kemahuan untuk berburu. Kerana ketika dalam perjalanan itu mereka dikelilingi oleh binatang-binatang yang liar. Mereka bertemu dengan banyaknya binatang yang mana binatang-binatang itu sangat mudah untuk mereka berburu, ataupun sangat mudah untuk mereka mendapatkannya dengan cara perburuan, sama ada dengan menangkapnya ataupun dengan melontar atau melemparkan lembing. Maka mereka sangat tergoda dan ingin untuk melakukan perburuan ketika mereka sedang dalam keadaan berihram itu. Lalu Allah turunkan ayat ini. Dan firman Allah, la yabluwannakum, bermaksud la yakhtabirannakum, bermaksud mereka akan diuji. Bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kamu, iaitu akan melihat sejauh mana kemampuan kamu untuk menghadapi godaan dan ujian itu. Adapun kalimah as-sayd di sini bermaksud ma yastadunahu, iaitu binatang yang diburu. Maka ayat ini bermaksud, wahai orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya menguji kamu, iaitu menguji keimanan kamu dan menguji sejauh mana keampuhan iman itu dengan menghantar kepadamu
sedang kamu dalam keadaan berihram, binatang-binatang yang kamu suka untuk diburu, yang mana binatang-binatang itu dalam keadaan kamu mampu untuk mendapatkannya, mampu untuk menangkapnya, mampu untuk membunuhnya dengan lembing-lembing kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita perhatikan pada kalimah la yabluwannakum, mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa ujian itu adalah ujian yang sangat serius, ujian yang sangat penting untuk Allah melihat sejauh mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sejauh mana keimanan mereka, sejauh mana kesanggupan mereka untuk menjauhkan diri mereka daripada melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan amal ibadah mereka, sehingga mereka akan terus menumpukan fokus terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kalimah bisyai'in, ia membawa maksud litaqlil wa tahqir, membawa maksud sesuatu yang Allah taala uji dalam konteks ayat ini adalah sesuatu yang hina ataupun yang mudah sepatutnya, bagi menunjukkan bahawa barang siapa yang tidak tetap imannya, barang siapa yang tidak mampu untuk mengawal dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, walaupun perkara itu kecil sekecil ingin berburu itu, maka orang tersebut atau insan tersebut pasti tidak akan mampu untuk berhadapan dengan tanggungjawab yang lebih besar. Dan ada juga ulama tafsir mengatakan bahawa pada kalimah bisyai'in, tanwin itu adalah untuk menunjukkan betapa besarnya perkara ini, mana kontra daripada kefahaman yang pertama. Yang pertama mengatakan menunjukkan ujian itu ujian yang adalah sangat kecil ataupun sangat hina berbanding dengan ujian yang lain yang lebih besar. Pandangan kedua mengatakan ia membawa maksud yang besar kerana jika gagal untuk dihadapi ujian ini, maka yang menanti ialah balasan yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala kerana melanggar perintah Allah, iaitu berburu dalam keadaan berihram. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada frasa tanaluhu aidikum wa rimahukum menunjukkan kepada kita betapa binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berada atau ditemukan oleh para sahabat, yang menyebabkan mereka berkeinginan untuk memburu binatang itu, dalam keadaan binatang-binatang tersebut sangat mudah untuk diburu dan boleh sahaja ditangkap ataupun boleh sahaja dilempar dengan lembing hingga akan berjaya diperolehi perbuatan itu dengan jayanya. Manakala bila Allah menyebutkan aidikum marimahukum dengan tangan dan juga dengan lemparan lembing, kerana aktiviti perburuan ketika itu kebanyakannya adalah menggunakan tangan, dan alat yang paling atau sering digunakan untuk berburu ketika itu ialah lembing. Manakala pada frasa liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, Allah menjelaskan, memberikan justifikasi terhadap ujian tersebut, iaitu untuk menjelaskan hikmahnya di sebalik ujian itu, membawa maksud agar Allah mengetahui, agar Allah ingin menunjukkan siapakah orang yang taat dan siapakah orang yang melakukan maksiat, agar dapat dibezakan antara orang yang mulia dengan orang yang hina. Dan maknanya ialah kami mengujimu wahai orang-orang yang beriman dengan sejenis ujian, iaitu pengharaman dalam memburu binatang di daratan, sama ada besar maupun kecil, ketika kamu dalam keadaan berihram, untuk menzahirkan sesuatu yang Allah telah pun mengetahuinya secara azali, siapakah orang yang taat dan siapakah orang yang ahli maksiat, agar dengan itu akan dibezakan siapakah yang baik dan siapakah yang buruk, dan siapakah dia insan yang sentiasa takutkan Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa merasakan dirinya dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan orang yang tidak takutkan Allah tatkala ia berseorangan atau dalam keadaan seolah-olah dia tidak dapat dilihat oleh sesiapa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu pengajaran yang penting yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah bagaimana antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala pada kita ialah
terhalangnya kita daripada melakukan sesuatu yang kita sukai. Halangan dalam bentuk kesanggupan kita untuk menuruti kehendak nafsu kita, semata-mata kerana menjunjung dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian yang seumpama ini semestinya adalah ujian untuk melihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ialah bagaimana keimanan itu dan tuntutan keimanan itu hendaklah diterjemahkan dalam bentuk kesanggupan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sama ada kita berada di hadapan manusia ataupun dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia. Membawa maksud bahawa di mana sahaja kita berada, di bumi mana sahaja kita memijaknya, kita tetap menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengira sama ada kita dalam keadaan dilihat manusia ataupun tidak ada sesiapa yang melihat kita. Kerana keimanan itu akan diterjemahkan dalam bentuk muraqabatullah, dalam bentuk kita merasa diri kita sentiasa diperhatikan, sentiasa dilihat, sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah berfirman, faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Allah menjelaskan tentang buruknya akibat orang yang menyalahi perintah-perintah Allah, buruknya balasan terhadap orang yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan Allah. Pada kalimah zalika itu kembali kepada apa yang Allah Ta'ala telah terangkan sebelum ini, iaitu hukum-hukum berkenaan dengan khususnya perburuan tadi. Maka ia bermaksud, dan barang siapa yang melampaui batas, barang siapa di antara kamu yang melampaui batas-batas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dijelaskan dan setelah diperincikan, falahu azabun alim, maka baginya sebagai balasan ialah azab yang sangat pedih, yang bukan sahaja menyakitkan, juga membawa atau juga menghinakan, membawa kehinaan kepada mereka yang melampau itu. Kerana sikap melampau setelah diperingatkan, sikap melampau setelah diberitahu, menjadi bukti bahawa seseorang itu bersikap tidak peduli terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasa apa-apa atau tidak ada perasaan langsung terhadap apa yang Allah perintahkan, lalu dia tidak peduli apa juga yang ia lakukan. Maka semua ini pasti membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kesimpulan yang menarik untuk kita lihat daripada ayat ini, bagaimana kita lihat para sahabat mewakili ummah Islamiyah, umat Islam telah berjaya dalam menghadapi ujian ini, dan mereka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika mereka sedang dalam keadaan berihram. Sedangkan atau sebaliknya, ummah Banu Israel seperti yang kita pernah lihat berkenaan dengannya dalam surah-surah yang sebelum ini, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah melarang mereka daripada menangkap ikan pada hari Sabtu, tapi akhirnya mereka telah lakukan helah dan akhirnya mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah suatu perbezaan dan perbandingan yang jelas antara kejayaan dan kemuliaan umat Islam yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berbanding dengan ummah Bani Israel yang telah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kedua-dua ini diuji dengan suatu ujian yang sama, iaitu larangan untuk berburu dan menangkap binatang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.